Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi malam ini pada malam yang ke-15 Ramadan. Alhamdulillah, hari ini kita telah berjaya menunaikan ibadat puasa untuk hari yang ke-14. Dan Alhamdulillah kita telah pun baru saja selesai menunaikan ibadat tarawih berjemaah bersama keluarga masing-masing di rumah masing-masing. Solat sunat tarawih untuk malam yang ke-15 Ramadan. InsyaAllah esok kita akan memasuki 15 Ramadan. Kita akan menunaikan ibadat puasa esok hari untuk hari yang ke-15 Ramadan, insyaAllah. Selamat datang Doktor. Waalaikumsalam Syira, selamat datang. Selamat datang Tuan Hams. Selamat datang Puan Zaimah. Selamat datang Tuan Ruzi Hadi. Selamat datang Tuan Amran. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi Tuan Amran. Selamat datang Puan Roshada. Okey, so Alhamdulillah hari ini, malam ni kita memasuki 15 Ramadan. Kita dah di pertengahan Ramadan dah. Waalaikumsalam Tuan Hams. Alhamdulillah, kita jumpa lagi malam ni. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Puan Roshada. Alhamdulillah kita bertemu lagi malam ni. Okey. So Alhamdulillah, hari ni malam ni kita memasuki malam ke-15 Ramadan. Untuk kelas pengajian kita pula, kita dah masuk kelas yang ke-19. Okey. Okey, Alhamdulillah. Dua-dua ganjil, bilangan ganjil kan. Ramadan kita masuk malam ke-15, kelas pengajian kita masuk kelas ke-19 malam ni. Waalaikumsalam Syah, selamat datang. Okey, selamat datang semua. Okey, Alhamdulillah. So hari ni seperti mana kita dah cerita semalam, dah bincang semalam, hari ni kita akan memulakan. Selamat datang Tuan Azhar Yahya. Okey. So Alhamdulillah hari ni kita akan masuk sebab Iqra dia ada 6 jilid dah, 6 buku ataupun 6 apa panggil? 6 buku lah, 6 jilid buku. So kita dah menamatkan pengajian kita untuk Iqra 1, kita dah sama-sama baca. Iqra 2, Iqra 3. So seperti mana yang saya beritahu masa di awal kelas yang pertama dulu, antara sebab mengapa saya selesa dan saya prefer dan saya memilih kaedah Iqra untuk kita mulakan kelas pengajian, antara sebabnya ialah Iqra adalah merupakan antara kaedah cepat mengaji Quran yang pioneer kan, sebenarnya cerita awal dulu. Kemudian yang keduanya, saya rasa selesa, saya rasa suka untuk gunakan kaedah Iqra ni kerana dia ada 6 buku. Kesemuanya setiap buku tu ada kemahiran, ada skill yang kita nak kuasai. So kita dah sama-sama kuasai, dah mantapkan skill-skill di Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3. So Alhamdulillah hari ni kita dah masuk di pertengahan Iqra lah. Okay. So kita dah habis 3, kita akan masuk 3 bahagian ataupun 3 fasa yang mencabar. Elok dah ngam separuh-separuh kan. Iqra ada 6 buku semuanya, kita dah habis 3, kita akan habiskan 3. Okay, Alhamdulillah. So malam Ramadan pun kita masuk malam yang ke-15 kan. Malam Ramadan pun kita masuk dah pertengahan Ramadan. Esok hari yang ke-15 Ramadan. Kelas pengajian Iqra kita pun dah habis 3 buku dah, kita akan masuk 3 lagi. Pun kita masuk pertengahan juga. Untuk silibus Iqra ni kita dah masuk, dah melepasi separuh daripada silibus untuk pengajian Iqra. Okey. So sebagaimana yang saya dah wawarkan sebelum ni dalam beberapa kelas yang lepas, saya mohon tuan-tuan dan puan, Waalaikumsalam Cik Azwan, selamat datang. Saya mohon tuan-tuan dan puan-puan
muslimin muslimat sekalian, kalau boleh sekiranya tak ada halangan, tak ada kekangan masa, kalau boleh mulai daripada, kalau sebelum ni kita boleh miss, sebelum lepas ni pun boleh miss, tak ada ambil attendance ni bukan universiti ni ambil attendance okey. Kalau tak cukup attendance tak boleh ambil final exam, tak ada lah kan. So cuma kalau boleh, saya mohon kalau boleh mulai Iqra 4 ni, daripada helaian kita yang pertama di Iqra 4 ni sampailah ke helaian terakhir Iqra 6 nanti, saya mohon kalau boleh kita tak miss setiap malam insya-Allah. Kerana macam yang saya sebut sebelum ni, insya-Allah akan ada banyak benda, perkara baru yang kita akan pelajari sama-sama. Akan ada banyak perkara-perkara baru ataupun pembetulan-pembetulan ataupun kesilapan-kesilapan yang kita akan bahaskan bersama-sama dalam bacaan kebanyakan daripada kita insya-Allah. So saya mohon kalau boleh jangan miss. Tapi kalau ada kekangan masa, ada halangan masa, tak dapat hadir, saya mohon supaya boleh tengok balik ulangan kita. Waalaikumsalam Tuan Salim, selamat datang. Okey, saya mohon supaya kalau miss tak dapat join FB live kita pukul 10 malam setiap Ramadan ni, kalau tak dapat mohon tengok balik rakaman kita live, rakaman live tu di FB Syifa Talaqi Musyafahah Al-Quran, ataupun boleh pergi ke YouTube saya rekodkan juga di YouTube. Habis je kelas saya terus upload ke YouTube. Type je Hasli Ismail nama saya kan. Hasli Ismail. Okey. Type Hasli jarak Ismail, insya-Allah akan jumpa YouTube saya. Saya dah susun dah ikut topik, ikut page. Okey, boleh tengok rakaman kat situ. Sebab bagi saya sangat penting dan sangat mustahak. Yang pertama, kita kenal pasti, kita identify kesalahan-kesalahan yang kita mungkin buat selama ni yang kita tak perasan, ataupun kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh ramai orang di sekeliling kita, supaya kita boleh sama-sama baiki bacaan kita. Kita boleh baiki bacaan kita, dan kita boleh sama-sama baiki dan improve bacaan orang di sekeliling kita. Mungkin isteri, anak-anak kita kan, adik-beradik kita dan sebagainya lah. Okey. So insya-Allah hari ni kita terus menyambung pengajian kita di Iqra 4 muka surat 1. Okey. Okey, kita terus ke page yang pertama. Okey, saya zoomkan. Okey, boleh komen boleh nampak full page cantik, jelas. Suara saya jelas, page pun jelas. Boleh sama-sama komen sebelum saya teruskan. Sebelum kita bermula juga, saya mohon bantuan sahabat-sahabat sekalian, kerjasama tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian, supaya sama-sama sebelum kita start ni, kalau boleh kita sama-sama klik button share kat bawah tu. Kalau ada klik button share, boleh klik button share. Kalau ada watch party, boleh klik watch party. Tujuannya supaya kita boleh invite ramai lagi, kita boleh inform, kita boleh war-warkan majlis ilmu kita ni supaya ramai lagi kawan-kawan kita yang free kan. Mungkin ada yang dah ada program. Sebab setahu saya, sebelum saya, ramai sangat ustaz buat FB live tazkirah ceramah agama pada waktu yang sama, pukul 10 malam juga, ramai. So mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang sekarang ni sedang attend, sedang FB live dengan ceramah-ceramah ustaz-ustaz tertentu dalam FB. Tak apalah, yang dah ada jadual, dah ada program masing-masing tu. Cuma bila dah habis ceramah nanti, bila dah habis FB live masing-masing, diorang boleh datang ke FB kita untuk sama-sama mengikuti rakaman kan. Tapi ada juga kawan-kawan kita yang kat sana mungkin tengah layari FB tanpa ada apa-apa aktiviti. So diorang boleh mungkin boleh turut serta bersama-sama dengan kita malam ni insya-Allah. Sama-sama ambil manfaat daripada majlis ilmu kita ni insya-Allah. Okey, suara jelas, page pun jelas alhamdulillah. Okey, saya teruskan. So untuk Iqra 4, okey, di muka surat yang pertama ni kita akan mula membaca bacaan huruf yang berbaris dua. Boleh nampak huruf yang berbaris dua, ataupun kita panggil baris dua, ataupun dipanggil juga dengan tanwin. Tanwin. Okey. Okey, tanwin. Okey, boleh Okey. So, kaedah membunyikan huruf hijaiyah ataupun huruf Arab ataupun huruf Al-Quran yang berbaris dua ialah kaedahnya sama juga ataupun bersamaan dengan kita membunyikan huruf berbaris atas seperti mana yang kita baca di Iqra 1, 2 dan 3 dulu. Kaedahnya sama. Apa sahaja huruf yang berbaris dua atas, yang pertama asas dia ataupun permulaan dia ialah kita bunyikan dia dengan bunyi baris satu. Okey, contoh macam ni. Huruf ba kan, ada baris dua, kita bunyikan dia dengan bunyi baris satu dulu. So ba bila ada baris satu kat atas, kita bunyi dengan bunyi ba, ba. Okey. Bila dia berbaris dua ataupun berbaris double ataupun kita panggil juga dengan istilah tanwin, kita bunyikan dia dengan tambahan bunyi n di hujungnya. So ba kita masukkan bunyi n, ban. Okey, ban.
Okey, boleh So kita akan bunyikan dia dengan bunyi asal dia. Permulaan bunyi dia ialah bunyi huruf yang berbaris atas, kemudian ditambah dengan bunyi huruf N di ujungnya. So ba bila baris atas bunyi dia ba, sebab dia berbaris dua, berbaris double, tanwin kita tambah N, ban. Okey, boleh Itu yang pertama. Yang kedua, okey, nah ini saya nak kena tunjuk sikit makhraj sebutan. Ni ada, mungkin ada yang belum pasti, belum tahu, confused, tak pasti, tak jelas. Makhraj huruf bagi bacaan huruf berbaris dua. Apa saja huruf yang berbaris dua? Jelas suara, gambar pun center kali ni. Okey, alhamdulillah. Okey, kita proceed terus Okey. Apa saja huruf yang berbaris dua, makhrajnya ialah hujung lidah. Hujung lidah Saya bayangkan saya gunakan ni sebagai analogi kita dengan untuk bentuk lidah. Ni hujung lidah. Hujung lidah akan sentuh langit depan ataupun kawasan atas sikit daripada gusi. Gigi atas ni, lepas tu lepas ada gigi tu kawasan gusi sikit, tempat tumbuh gigi atas sikit je. Okey, so macam tadi kita akan sebut dia ban. Nampak Bukan hujung lidah sentuh belakang gigi. Atas sikit daripada gigi ada gusi, gusi tempat tumbuh gigi tu dia naik sikit aja. Kawasan gusi kat situ, ataupun dipanggil juga tempat kawasan langit depan. Okey, kat situ. Dia sentuh, kalau bayangkan okey, kuku saya ni gigi, okey, gigi depan kita ni, yang atas okey, atas sikit ni tempat tumbuh kuku ni, itu tempat kawasan tumbuh gusi, atas sikit je situ. So bila kita menyebut apa saja huruf berbaris dua, contoh huruf tadi ialah ba, ba keluarnya daripada dua bibir kan, kita cerita di ikut satu dulu. Ba, sebab dia baris dua, bila sebut je ba, kita terus bunyikan dia dengan bunyi tambahan bunyi N, ban, lidah kita akan naik ke langit depan, atas sikit daripada gusi. Atas sikit daripada gusi tempat tumbuh gigi. Bukan atas sangat ban. Tanpa menyentuh belakang gigi. Ban. Disentuh kawasan gusi, atas sikit daripada kawasan gusi tempat keluar gigi tu. Boleh jelas Situ adalah makhraj bagi semua bacaan huruf yang berbaris dua, berbaris double, ataupun kita panggil juga dengan huruf yang berbaris tanwin. Dia akan naik ke situ. Ban. Bukan sentuh belakang gigi Atas sikit je daripada gigi ada gusi tempat tumbuh gigi, atas sikit. Situ kawasan gusi tu. Okey, atas sikit daripada gigi kacip tengah dua ni. Gigi kapak kita yang dua ni. Okey, bukan sentuh belakang gigi. Ramai orang membaca huruf baris dua, hujung lidah sentuh belakang gigi, bukan. Itu bukan makhraj dia. Itu bukan tempat parking dia. Dia mesti naik sikit di kawasan gusi. Kawasan gusi yang tak bersentuhan dengan belakang gigi. Boleh Kawasan gusi yang tak bersentuhan dengan belakang gigi. Gigi, lepas tu atas sikit ni tempat keluar kuku saya ni adalah kita ibaratkan tempat keluar gusi, atas sikit aja. Situ. Kawasan yang ada macam lekuk kita ni ada apa? Ada garisan tu kan? Situ. Sentuh. Boleh ban. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga, untuk bacaan huruf yang berbaris dua ataupun berbaris double ataupun kita panggil baris ataupun baris tanwin, okey. Apa saja huruf yang berbaris dua tidak boleh dibaca dengan bacaan mat ataupun bacaan panjang yang macam kita pelajari di Iqra' 3 yang lalu. Okey. So, tu dua tiga perkara yang kita perlu ketahui. Yang pertama, kita mesti bunyikan huruf yang berbaris dua atas, mesti kita bunyikan dengan bunyi asal huruf berbaris satu. Kalau ba, baris satu bunyi ba, kemudian kita akan tambahkan dengan bunyi huruf N, ban. Kalau A, baris dua, kita bunyikan bunyi asas dulu, baris satu dulu, A, dan tambahkan N, an. Yang pertama. Yang kedua, makhraj. Mesti hujung lidah sentuh kawasan gusi atas tempat keluar gigi tu. Okey, ataupun langit depan. Ban, an. Bukan sentuh belakang gigi, atas sikit Yang kedua. Yang ketiga, semua huruf hijaiyah, semua huruf Al-Quran yang berbaris dua tiada ataupun tidak wujud ataupun tidak boleh sama sekali dibaca dengan bacaan mat ataupun tidak boleh sama sekali dibaca dengan bacaan panjang. Walaupun selepasnya ada huruf alif seperti mana dalam contoh dalam muka surat 1 ni. Kadang-kadang ramai orang confuse. Ramai yang membacanya dengan ban. Dia kata baca panjang ada alif. Iqra' 3 dulu kita baca panjang kerana ada alif. Tak. Itu hanya terpakai sekiranya huruf hijaiyah ataupun huruf Al-Quran itu berbaris satu sahaja. Sekiranya berbaris dua, terus bunyikan dia dengan bunyi N, ban. Tanpa ataupun tidak boleh sama sekali dibaca dengan bacaan panjang. Ataupun tak boleh dibaca dengan bacaan mat. Dia hanya bunyi, bacaan dia satu harakat saja. Ba tambah N, ban.
Boleh Okey. Okey, cumanya saya nak terangkan sikit. Ini K advance lah. K advance sikit, tak adalah advance mana pun. Okey. Sebab kadang-kadang kita dah terbiasa dengan suku kata bahasa Melayu kan. Kalau contoh macam ni, kita akan bunyikan bunyi dia bersama dengan bunyi ni B-A-N kan. Betul Bunyi yang sama kan? B-A-N, ban. Okey, ban. Kalau dalam bahasa Melayu, kita ada membunyikan huruf berdasarkan kepada suku kata. Contohnya macam B-A-N lah. Ban. Saya ulang B-A-N, ban. Sama dengan bunyi ni kan? Ban. Okey. Walaupun bunyinya kelihatan sama, tapi kaedah menyebut ataupun membunyikan huruf hijaiyah dia berbeza dengan kita menyebut dan membunyikan huruf vokal dan huruf konsonan dalam bahasa Melayu kita. Beza. Sebab sebenarnya dalam Al-Quran, kita tidak boleh membunyikan huruf tu berdasarkan kepada satu suku kata. Tak boleh baca dengan ban. Salah sebenarnya. Okey, ni mungkin sesuatu yang baru bagi tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin ada yang dah tahu, tapi mungkin benda ni benda yang baru. Okey, saya kongsikan malam ni untuk asasnya. So benda ni terpakai untuk bacaan seluruh huruf Al-Quran. Bukan kata untuk Iqra' ni saja. Bukan untuk Iqra' 4 ni saja. Bukan untuk page ni saja, tapi terpakai untuk satu Al-Quran. Kalau masih ingat lagi, saya pernah sebut dulu, prinsip itu terpakai untuk satu Al-Quran. Terpakai untuk semua huruf-huruf Al-Quran yang berbaris. Iaitu, kalau tuan-tuan masih ingat, saya pernah sebut dulu, apa sahaja huruf hijaiyah yang 28 tu, yang kita baca abata saja sampai ya semua, hamzah ya tu kan, ya, 28 huruf hijaiyah yang berbaris. Semuanya huruf hijaiyah yang ada baris, sama ada baris atas ba, abata, ataupun bagi bawah EBT, ataupun bagi depan ubutu, wajib dibaca dengan kadar panjang satu harakat walaupun dalam apa jua keadaan cuaca sekalipun. Okey, boleh faham ribut taufan tsunami ke, PKP ke, okey, apa saja kes mesti dibaca dengan kadar satu harakat sahaja. Guru saya sebut sampai hari kiamat ustaz. Dia sebut saya masa dia mengajar saya dulu kan. Ustaz kena ingat ustaz bagi tahu pelajar-pelajar ustaz, sampai hari kiamat kita kena baca macam tu. Tak boleh berubah makhraj sampai hari kiamat. Kaedah bunyi huruf pun sampai hari kiamat macam tu lah bunyi dia. Maksudnya kita kena bunyikan dia dengan kadar satu harakat sahaja. So kita tidak boleh bunyikan dia dengan sama kita membunyikan dengan suku kata bahasa Melayu B-A-N, ban. Saya ulang B-A-N, ban. Walaupun kita kata ni sama bunyi dia kan, baris dua atas, ban tambah N tadi kan, ada bezanya. Bezanya kat mana? Okey. Huruf ba yang berbaris atas, kita bunyikan dia dengan bunyi asas, iaitu baris satu dulu. Ba. Berapa bunyi dia? Berapa panjang bunyi dia? Bunyikan dia dengan kadar satu harakat dahulu. Okey, boleh nampak So kita akan baca dia dengan bunyi ba, baru tambah N. Bunyi dia macam ni. Ban. Boleh faham tak maksud saya ni? So kita akan bunyikan dia dengan bunyi ban, bukannya ban. Boleh faham Kalau tak jelas, komen saya tulis sikit di whiteboard. Saya harap saya jelas sebab saya bangun ni. Okey. Huruf ba, baris dua atas nampak tak? Masa tak nampak. Kat mana skrin phone nampak? Sini. Okey. Ba, baris dua atas ban. Jelas ke tulisan tu? Okey, boleh jelas Kalau ada masalah, tak jelas, tak faham ke, tolong komen Okey, boleh saya dapat feedback. So kita baca dia dengan bunyi macam ni kan, ban. Okey. Okey, bunyi sama kan, masihkan bunyi yang sama, iaitu bunyi ban. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa Melayu kita boleh baca B-A-N, ban. Okey. Tapi dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa sebutan Al-Quran, kita tidak boleh bunyikan dia berdasarkan pada suku kata macam tu. Dia kena bunyikan dia, saya tulis ba. Nampak tambah N. Boleh nampak tak? So ba ni kita baca dia dengan kadar satu harakat kat sini. Ban. Saya baca gerak perlahan Ba satu harakat, ban. Bukannya kita baca dia macam ni. Bukannya kita baca dia terus ban, an, tan. Boleh faham tak? Jelas Itu kaedah sebutan
yang sebenar-benarnya, yang tepat. Minta maaf tulisan tak berapa cantik lah. Okey, tulisan tak berapa cantik. Tapi janji huraian saya jelas siapa yang baru kali pertama tahu pasal info ni? Boleh komen tak? Ataupun ada yang dah tahu pun boleh komen juga. Boleh saya tahu feedback kan? Okey. So ramai di kalangan kita, termasuklah saya suatu ketika dahulu pun nostalgia kan, kisah silam. Okey. Nostalgia yang lalu kan. Bila huruf yang baris dua atas macam ni, kita akan bunyikan dia dengan bunyi macam ni lah. Ban, an, ban, tan, san, jan. Kita baca macam ni kan? Ban. Okey? Sebab apa? Sebab kita menyamakan dia dengan sebutan huruf dalam tulisan dalam ejaan bahasa Melayu kita. Gabungan huruf vokal dan konsonan kan. Tapi sebenarnya tak boleh. Sebab dalam bahasa Melayu kita ada, masa kita kecil, ingat lagi kita baca kan? B-A, ba, T-A-ta, ta. Kita ada, dalam bahasa Melayu kita ada ejaan mengikut suku kata. T-A-ta, ta, T-A-N, tan. Ta, tan, ba, ban. Okey, ka, kan. Okey, kita eja dalam satu suku kata, ban. Okey. So, bila kita dah biasa macam tu, sejak bila kita dah satu, kalau tadi kali kita dah belajar menyebut huruf bahasa Melayu, kita mengeja dengan sebutan dalam bentuk satu suku kata, ban, tan, kan, man. Okey. So bila kita mengaji, kita pun bunyikan dengan bunyi yang sama juga. Macam ni kita akan bunyikan dengan ban. Saya ulang ban. Ban. Okey. So kalau mengikut pada kaedah tajwid, kita tidak boleh baru tahu, alhamdulillah. Okey. So kita dapat sesuatu yang baru kan? Alhamdulillah. Sebab tu saya minta tolong sangat kalau boleh. Kalau saya nak istilahkan sebagai rayuanku. Okey. Sebab apa? Sebab saya yakin akan ada insya-Allah sesuatu benda yang baru akan kita pelajari daripada Iqra 4 sampai Iqra 6 nanti insya-Allah. Kalau tak banyak sikit akan ada pasti benda baru yang akan kita sama-sama pelajari insya-Allah. Tuan-tuan boleh pelajari benda baru, saya pun sama insya-Allah akan sama-sama boleh pelajari benda baru juga. Kan? Okey. Sesama kita belajar Okey, so saya ulang sebab ni kita mula nak membaca membunyikan huruf hijaiyah dengan baris 2 malam ni kan. So saya ambil masa panjang sikit. Biar kita jelas kat sini. So bila ba baris 2 atas, kita bunyikan dia dengan bunyi baris 1 dulu. Ba. Okey. Kemudian barulah kita tambah bunyi n dia. Bunyi n ni maksudnya kat mana makhraj dia? Hujung lidah sentuh langit depan. Hujung lidah bunyikan n ni menyentuh kawasan atas gusi tempat tumbuh gigi tu. Tidak boleh menyentuh belakang gigi. Di atas sikit. Sentuh gusi tapi tak sentuh gigi. Boleh faham tempat parking dia kat situ makhraj dia. Okey, tu yang pertama. Yang keduanya, ba kita kena bunyikan dia dengan kadar satu harakat terlebih dahulu. Okey, barulah kita masukkan bunyi n tadi. Ban. Okey. Ban. Bukannya kita baca macam yang kita baca bahasa Melayu. Ban. Tak boleh. Sebab bahasa Melayu, dalam bahasa Melayu kita tidak ada hukum tajwid kan. Okey. Dalam bahasa Melayu kita membaca, membunyikan huruf-huruf sebutan berdasarkan kepada ejaan, bentuk suku kata dan keluarkan bunyi. Asalkan bunyi yang difahami. Okey. Asal faham. Tapi dalam Al-Quran, kita, kalau dalam bahasa Arab pun sebenarnya. Okey, kalau dalam bahasa Arab, pertuturan bahasa Arab biasa, dia boleh baca je ban. Pun sama juga. Sebab dalam kaedah pertuturan, orang Arab sembang lah. Dia bercakap sesama dia, bersembang, tutur macam kita bersembang. Macam kita bersembang lah. Walaupun dalam bahasa Melayu kita ada tata bahasa juga kan. Tapi bila kita bersembang, siapa cakap ikut tata bahasa Melayu kan? Tak ada kan? Janji kawan kita faham lah. Kan? Sekarang ni bahasa WhatsApp, bahasa WeChat lagi dahsyat kan? Jangan kata tata bahasa, ejaan pun tak apa-apa saja tu. Tapi janji orang tu faham. So sama juga. Dalam pertuturan orang Arab pun sama juga. Dia tak ada hukum tajwid. Tapi bila masuk pada Quran, kita tertakluk kepada undang-undang dia. Iaitu kita wajib pula atas apa? Atas setiap orang yang membaca Al-Quran. Ini bukan wajib fardu kifayah Satu kampung tu ada seorang aja ustaz tu, tutup imam tu baca betul. Masa satu kampung tu tak kisah boleh baca salah. Tak boleh. Itu kalau solat jenazah jelah. Okey. Ini membaca Al-Quran wajib atas setiap orang. Fardu ain. Okey. So kita akan bunyikan dia dengan bunyi baris satu harakat. Baru kita masukkan dengan bunyi N. Ataupun bunyi dia sebenarnya yang lebih tepat kita bunyikan dengan bunyi nun mati. Tapi sebab kita belum belajar lagi bunyi nun mati, nanti di muka surat 5, 6 nanti. Sebab tu saya gunakan huruf N dulu. Okay, untuk mudah kita faham kan. So kita akan bunyikan dengan kadar satu harakat. Ba, ban. Macam tu bunyi yang tepat dia. Bukannya dibaca dengan ban. Saya ulang bacaan ban, walaupun bunyinya macam okey, macam betul, tapi sebenarnya bunyi yang salah. Kerana kita tidak membunyikan huruf ba ni pada kadar satu harakat.
Sebab kena ingat kaedah dia, prinsip dia yang terpakai untuk seluruh huruf hijaiyah yang berbaris, iaitu semua apa sahaja huruf hijaiyah yang berbaris hidup. Baris hidup ni ada 3, atas, bawah, depan. Ba, bi, bu, a, i, u, ta, ti, tu. Yang berbaris hidup wajib dibaca dengan kadar 1 harakat. Tak boleh setengah harakat, tak boleh. 2 harakat pun tak boleh. 2 harakat boleh kalau selepasnya ada huruf mat ataupun ada tanda-tanda yang membolehkan kita membacanya. Bukan memboleh, ada tanda-tanda ataupun ada huruf tertentu yang menyebabkan kita wajib membacanya dengan kadar 2 harakat. Seperti mana yang kita telah baca pada Iqra' 3 yang lalu, yang lepas kan. Contoh ada baris atas, lepas ada huruf alif panjang dengan alif pendek. Baris bawah selepasnya ada huruf hijau kosong ataupun huruf V sengit. Baris depan lepasnya ada huruf waw kosong tak bertanda ataupun huruf waw kecil. Baru kita wajib baca dengan 2 harakat. Kalau tak ada tanda tu, 1 harakat saja. So dalam kes ini, ba kita bunyikan dengan 1 harakat, baru kita masukkan bunyi n. Ban. Saya ulang ban. Bukannya dibaca dengan ban. Boleh Okey, jelas Okey, jelas. Kita terus. Okey, kita terus bacaan. Okey. Ba, nampak Sebab tu dia praktis. Kita praktis sebutlah ba 1 harakat. Ba, ban. Okey, jangan kita baca ba, ban. Tak nak baca dengan ban, ban. Walaupun bunyi sama, tapi sebenarnya dari segi kaedah tajwid, itu adalah bacaan yang kurang tepat. Sebab kita tidak mengikut peraturan harakat dia. Dia ada kadar harakat dia. Ada timing dia, tempo dia. Okey, ba, ban. Ba tu bunyikan dia 1 harakat dulu. Ingat saya sebut 1 harakat tu berapa panjang, berapa lama bunyi dia. 1 harakat tu bersamaan dengan keluar je bunyi huruf tu stop. Ba. 1 harakat lah tu. Ba, ban. Ban. Bukannya ban. Okey, jelas saya nak kita jelas dan clear kat sini. Sebab nanti sepanjang masa kita ngaji nanti, kaedah ni ataupun prinsip ni akan terpakai untuk semua tempat, semua baris, semua keadaan. Okey, kita sambung. Ta, bunyikan dia 1 harakat dulu. Tan. Bukannya tan. Hati-hati. Jangan sekali-kali membacanya dengan bacaan tan, tan. Tapi bunyikan dia 1 harakat dulu. Ingat, 1 harakat aja, jangan panjang sangat. Jangan sampai tan. Tu dah terlebih. 1 harakat aja. Ta, tan. Tan. Okey, boleh jelas Tha, than. Ja, jan. Okey, jelas Tha, than. Bunyinya mesti tak boleh lari. Bunyinya mesti sama dengan bunyi baris 1. Tambahkan n aja di hujung. Ingat makhraj n saya sebut tadi. Hujung lidah sentuh langit depan, atas pada gusi sikit. Tha, than. Za, zan. Fa, fan. Ka, kan. Okey, ka, kan. Fa, fan. Bukannya fan. Fan. 1 harakat ka, kan. Okey. Ni menarik. Ini ramai orang buat kesilapan. Biasanya dibaca macam ni, ra, ran. Okey, perasan bunyi dia Ramai yang membaca dengan bila bagi 1 bunyi ra, cantik dah. Ra, bila bagi 2 bunyi dia ramai membacanya dengan bunyi ran. Nampak tak lari bunyi dia? Kalau kita baca ran, maksudnya bagi 1 bunyi dia ra, ran. Baru betul. Okey. So bila dia berbaris 2, kita bunyikan dia dengan bunyi yang sama dalam keadaan dia berbaris 1. So bila bagi 1 bunyi apa? Ra. Bila bagi 2, bunyi ra jugalah. Tambah n aja hujung. Ra, ron. Nampak? Jangan ra, ramai membaca. Ra, betul, cantik, perfect. Ran, lari. Ra, ran. Nampak lari kan tu? Ra, ron. Jaga. Bunyi dia mesti bunyi, kekal bunyi. Bunyi yang kekal dengan baris 1. Makhraj yang kekal yang sama dengan baris 1. Sifat huruf yang sama yang kekal dengan baris 1. Tak berubah. Huruf yang sama. Baris yang sama. Cuma dia double aja. So kita tambahkan bunyi n kat ujung dia. Okey, ra, ron. Dan hati-hati bunyikan dia dengan kadar 1 harakat dulu. Jangan cepat sangat. Jangan bunyikan ron. G-H-O-N. Ron. Tapi ron. Ron. Okey, jelas Okey, ni satu lagi. Biasa berlaku kesalahan. Dha, dhon. Ramai yang membaca dha, dhan. Dha, dhan. Lagi kan? Kalau dhan maksudnya dha, dhan. Kan dia dha. Bulat sikit. Dha. Bunyi dia pun dhon. Okey, saya buat perlahan Bagi 1 bunyi dha, 1 harakat. Bagi 2 pun bunyi dha juga, 1 harakat. Masukkan bunyi n. Dha, dhon. Dhon. Mesti bunyi yang sama. Keluar bunyi yang sama. Sebab huruf yang sama, baris yang sama. Cuma ada tambah n aja.
Okey, bunyi yang sama, makhraj sama, sifat huruf yang sama. Okey, cuma ada perbezaan tambahan huruf N aja. Kadar harakat pun sama. Nampak tak? Persamaan dia. Makhraj sama, sifat huruf sama, bunyi sama, kadar harakat yang sama. Cuma yang ni plus tambah N saja. Selamat datang. Ni cikgu kesayangan. Cikgu saya ni sekolah menengah dulu ni. Cikgu kalau sama, selamat datang cikgu. Cikgu saya pun dah jadi orang hebat dah ni. Pakar Al-Quran juga ni. Okey. Okey, selamat datang cikgu. Okey, zon. Boleh Okey, kita sambung. Jaga ya, yan. Okey, ini tak ada isu lah. Cuma kita jaga yang satu harakat tadi. Jaga ya, yan. Bukannya yan. Y-A-N, yan. Bukan ya, yan. Okey, la, lan. Okey, hati-hati. Yang saya sebut tadi. Apa saja huruf hijaiyah yang berbaris dua tidak boleh dibaca melebihi satu harakat. Walaupun ada wujudnya huruf alif kosong selepas dia. Dia hanya wajib dibaca panjang sekiranya dia berbaris satu, selepasnya ada huruf alif yang tak berbaris. So dalam kes ni, walaupun ada alif yang tak berbaris, alif kosong selepas huruf yang berbaris atas ni, tapi disebabkan huruf berbaris atas ni huruf yang berbaris dua, maka dia hanya dibaca dengan satu harakat saja. Kenapa ustaz kalau ada tanwin ada mat juga? Okey. Bagus soalan ni. Soalan cepu emas Okey. Kat mana kita ni Okey. Kenapa kalau ada tanwin bagi dua ada mat juga? Maksudnya bagi dua ada alif juga kan? Tak payah berbual alif Okey. Yang pertamanya, yang ini dia mengikut kaedah bahasa Arab. Sebab huruf, apa saja huruf yang berbaris dua hujungnya, dia bermaksud, kalau saya tak silap saya pun lupa dah. Dah lama dah saya tinggalkan bahasa Arab ni. Kan? Okey. Tak silap saya lupa. Saya kena check balik. Okey, yang pertamanya, huruf yang berbaris dua di hujungnya, dia tak ada baris dua kat tengah Dia kalau berbaris dua tu hanya pada huruf akhir dalam satu-satu perkataan ataupun dalam satu-satu kalimah. Contoh macam ni lah. Amalan solihan. Yang pertamanya dia menunjukkan, memberi maksud sifat. Okay, atau perkataan tu menunjukkan sifat. Okey. Kata kerja, kita ada kata nama, kata kerja, kata sifat kan. Dia menggambarkan sifat. Okey. Tu yang pertama. Yang keduanya, yang ni nanti terpakai apabila kita membaca Al-Quran tu dalam keadaan waqaf. Nanti kita akan pelajari dalam Iqra 5 dan 6 nanti. Bila dalam keadaan waqaf, dia akan jadi mat balik. Saya tak nak uraikan sekarang, takut confuse. Okey, so alif itu terpakai, terguna apabila kita membaca huruf ni dalam keadaan berhenti ataupun dalam keadaan waqaf yang akan kita pelajari bersama-sama. Kita akan baca sama-sama dalam Iqra 5 dan 6 nanti insya-Allah. Okey, kita sambung. Boleh Tuan Ham so memang ada orang tanya soalan, dia kata ustaz, membazir dakwat je dia kata. Ada juga yang komen macam tu, membazir dakwat je, buang je lah apa. Dah tak pakai alif ni. Kenapa letak alif? Buang alif, baca sama juga, yan juga. Kan? Sebenarnya dia berfungsi. Ketika mana? Yang pertama sekali ketika waqaf. Ketika bacaan berhenti nanti. InsyaAllah Iqra 5 dan 6 nanti kita akan baca sama-sama. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, sebab dia mengubah maksud perkataan itu, memberi maksud sifat. Sifat. Okey, kita sambung Okey. Ahada. Okey. Ahadan. Okey, perhatikan saya sebut yang berbaris dua Kita fokuskan bacaan bunyi huruf yang berbaris dua. Ahadan. Bukannya ahadan. Bukannya dan, tapi dan. Dia mesti ada harakat dia dulu. Lepaskan dulu satu harakat dan. Bukannya dan. Okey, kita sambung. Amila, amalan. Okey. Hasanan. Solaha, solihan. Okey. Nadhiron. Ni pun biasa berlaku kesalahan. Bila ra bagi dua dibaca nadhiran. Tak boleh baca ran. Tebal ra tebal. Okey, nanti kita akan belajar nanti insya-Allah, nanti bila sampai masanya. Ni ra dibaca dengan ra tafkhim. Ra tebal ron bukan ran. Nadhiron. Okey. Bashiron. Ni pun sama. Ron bukan ran. Bashiron. Jelas Okey, alhamdulillah. Okey.
Okey, sambung lagi. Ju'an. Ju'an. Okey, ingat perhatikan bunyi. Saya membunyikan huruf yang berbaris dua tu. An, bukannya ju'an, bukannya an tapi an. Okey, dia ada bunyi. Kita baca huruf tu dengan baris satu dengan kadar satu harakat dulu. Okey, ju'an, nuhan. Okey. Okey, kita sambung. Okey. Sebenarnya ini untuk perbincangan ringkas sajalah, kita di peringkat awal ni kan. Nanti sampai masa saya akan terangkan kenapa kita kena baca. Walaupun bagi dua, kenapa kena baca satu harakat. Nanti ada masa rezeki di masa akan datang saya akan ceritakan. Ada huruf yang dibaca dengan muqaddar, ada huruf yang dibaca dengan muhakkik. Huruf yang dibaca dengan muqaddar adalah huruf-huruf yang dibaca dengan bacaan lebih satu harakat. Huruf-huruf muhakkik, mim, ha, qaf, qaf, muhakkik ataupun muhakkik, betul. Huruf-huruf muhakkik kita baca dia dengan kadar satu harakat. Tu insya-Allah perbincangan yang lebih lanjut akan datang lah insya-Allah. Sampai masanya kita akan terangkan lebih detail nanti. Ni di peringkat asal ni kita go through secara ringkas dulu. Yang penting sekarang ni kita selesaikan tuntutan fardu ain, iaitu wajib atas setiap individu Muslim membaca Al-Quran dengan tajwid. Okey. Kita tahu hukum tajwid itu fardu kifayah. Yang ini tafkhim, tarqiq ke apa semua, mak wajib, mak itu tuntutan fardu kifayah. Okey. Kita tak nak berlaku seperti mana yang berlaku pada saya suatu ketika dahulu. Kan, seingat saya lah. Saya sebab tak tahulah, mungkin Allah tak tahulah saya nak kata rezeki lah kot. Allah lorongkan minat pada Al-Quran tu. Kalau saya tak ingat, masa saya darjah 3 rasanya. Lebih kurang lah saya rasa, darjah 3. Masa saya sekolah darjah 3 tu, saya dah hafal hampir ke semualah hukum tajwid. Namakan hukum mad, wajib, mad, saya boleh senaraikan semua huruf. Apa bertemu apa, saya boleh senang. Masa darjah 3, masa saya ingat. Tapi masalahnya kita cuma tahu, saya masa tu hanya menguasai teori. Bila baca belum tentu betul. Itu masalahnya. So kita fokus pada fardu kifayah. Fardu ain kita fail. Sebenarnya membaca Al-Quran dengan bertajwid itu fardu ain. Itu patutnya tumpuan fokus utama. Hukum tajwid itu kemudian. Bila bacaan kita dah betul, barulah kita akan dalami ilmu tajwid. Okey, ni hukum apa, jumpa apa, ni jumpa apa, tanda bacaan dia semua. Okey, itu fardu kifayah. Okey, so di peringkat awal ni, peringkat asas ni, kita kuasai bacaan yang betul dan tepat dulu. Bila bacaan kita dah okey, dah betul, barulah kita pergi fasa yang kedua, kita mendalami ilmu tajwid. Okey, jelas Okey, kita sambung sikit lagi lah. Kita sambung. Wahudan, okey, qu'udan mubarakan, okey, syahadatan. Okey, cuba fokuskan bagaimana saya membunyikan huruf yang berbaris dua di akhir kalimah tu. Huruf yang berbaris dua pada akhir perkataan tu. Fokus pada bunyi dia. Saya tak baca dengan syahadatan mubarakan, tapi saya baca dengan mubarakan syahadatan. Okey, boleh jami'an kurunan. Okey, adudan. Okey, lagi satu saya nak highlight kat sini. Okey, apa nama, ini sifat bagi bacaan huruf yang berbaris dua. Dia tidak boleh baca dengan handbrake, ataupun tak boleh baca dengan brake terkejut, emergency brake. Contoh macam ni macam tadi saya kata satu harakat kan. Lepas tu N tadi kita kena bunyikan N tu dengan lembut dan lunak, dengan sifat huruf nun nanti. Tu insya-Allah nanti kita akan jumpa bacaan nun mati. So kita baca dia tak boleh baca dengan jami'an, bukan an, tapi jami'an. Satu harakat, bunyi nun tu pun ada bunyi tapi jangan kita panjangkan sampai bunyi, jangan kita panjangkan bunyi N itu sampai mendengungkan bacaan jami'an. Jangan sampai macam tu. Boleh jelas maksud saya? Satu harakat, kemudian bunyi N itu dia ada bunyi dengung sikit saja secara natural. Jangan mendengungkan. Jangan dibaca dengan jami'an ataupun jami'an. Okey, tapi kita baca jami'an. Boleh kurunan adudan sabilaha. Okey, zalakon. Okey, ni biasa juga berlaku kesalahan. Jaga ko, pada atas bunyi ko, tambah n, kon. Makhraj jaga, hujung lidah sentuh langit depan, atas sikit daripada gusi. Zalakon. Ko maintain satu harakat. Kon, zalakon
Sambung Raghadan. Okey. Ta'aman dhalalan. Okey. Sami'an aliman azizan hakiman azaban. Okey, boleh Boleh tangkap bacaan bukannya azaban, bukannya ban ban, azaban ataupun azaban azaban pun bukan juga. Okey, maintain ba satu harakat, ba, lepas tu n kita baca dia dengan lembut je, ban, bukannya ban. Okey, bukannya ban tergentak terus break emergency, tarik handbrake, bukan. Azaban, ba maintain satu harakat, boleh aliman alian zaliman yatiman faqiran. Ni hati-hati ramai yang membaca dengan faqiran, bukan ran roh dia tebal sini. Okey, faqiran sa'idan juruzan rasulan tahuron. Okey, hati-hati ron bukan ran, tahuron haliman ghafuron. Okey, jelas Ada persoalan? So walaupun nampak kita dah biasa kan, dah biasa membaca apa saja huruf hijaiyah dalam Quran berbaris dua ni, kita dah biasa baca dah. Cuma hari ni sesuatu perkara baru yang kita pelajari ialah sebenarnya walaupun huruf tu huruf yang berbaris dua, kita jangan sekali-kali membunyikan dia dalam bunyi satu suku kata macam kita bunyikan huruf dalam suku kata bahasa Melayu. B-A-N, ban, T-A-N, tan, M-A-N, man. Okay, sebab dalam bacaan bahasa Melayu kita tidak ada hukum tajwid, tak ada kadar harakat, tak ada dengung, tak ada sifat huruf. Asalkan bunyi dan bunyi tu dia fahami maksud dia, dah cukup. Tapi dalam Al-Quran dia ada undang-undang tajwid, ada makhraj huruf, ada sifat huruf. Okey, ada kadar harakat dia. Okey, so walaupun huruf tu berbaris dua, perkara-perkara yang kita kena kenal pasti, kena highlight, kena fokus, kena hati-hati yang saya sebutkan tadi. Nombor satu, kita kena maintain bunyinya sama dengan bunyi huruf yang berbaris satu. Okey, so kalau kita tak pasti ra bagi atas, bunyi macam mana kita bunyikan dulu. Ra berbaris dua atas, contoh ra ghain, ataupun huruf kha yang baris dua atas tak pasti. Katakanlah contoh kita confuse nak bunyikan dia dengan bunyi yang macam mana, bunyikan dia dengan bunyi huruf yang berbaris satu dulu. Ron tak pasti, ra ghain bagi dua atas, bunyikan dia dengan bunyi huruf baris satu, ra tambahkan n. Yang pertama ra tambah n. Yang pertama n pula makhraj dia mesti hujung lidah sentuh kosan gusi atas gigi, tak boleh sentuh belakang gigi, di atas sikit ataupun dipanggil langit depan situ tapi jangan tinggi sangat, cukup atas gusi sikit je, atas gigi sikit, atas gigi atas sikit daripada gusi tempat tumbuh gigi tu, sebab dia tak boleh menyentuh belakang gigi. Okey, lidah kita akan parking kat situ ataupun makhraj kat situ. Sebenarnya dia menyentuh makhraj nun mati sebenarnya, makhraj nun. Okey, satu kita akan bunyikan dengan bunyi asal huruf yang baris dua tu dengan bunyi huruf berbaris satu, kemudian tambahkan bunyi n. Makhraj dia ialah mesti hujung lidah sentuh ke makhraj nun. Kat mana makhraj nun? Atas sikit daripada gusi. Okey, gusi tempat tumbuh gigi itulah Okey, bukan gusi tu maksudnya pacak di langit tu, langit mulut tu. Bukan, dia belakang gigi atas sikit je. Daripada gigi kita tu ada gusi, gusi tempat temu gigi tu atas sikit je situ. Iaitu pada makhraj nun Yang kedua, yang ketiga, mesti bunyikan apa saja huruf berbaris dua tu dengan bunyi satu harakat dulu, baru masukkan bunyi n. Ban, tan, man. Okey. Kemudian oleh sebab di makhraj nun ni bersifat original, ada sifat dengung. Tapi jangan kita mendengungkan bacaan. Contoh adudan wahudan, jangan kita mendengungkan, tapi kita bunyikan nun tu seadanya saja, sebab nun tu memang dia bersifat dengung. Wahudan, dan bukannya kita baca wahudan dan bukan terus stop terus, dia ada dan an. Okey, zalakon. Okey, empat perkara yang kita nak kena jaga apabila kita membaca apa sahaja huruf hijaiyah, apa sahaja huruf Al-Quran yang berbaris dua. So empat kriteria ni lah yang kita nak jaga sepanjang kita membaca apa sahaja huruf hijaiyah yang berbaris dua. Okey, kita berakhir di malam ni.
InsyaAllah malam esok kita boleh pergi laju sikit lah. Sebab malam esok kita akan baca huruf berbaris 2 bawah ataupun tanwin 2 bawah. Kemudian kita akan bunyikan pula huruf yang berbaris 2 hadapan. Okey. So menggunakan 4 prinsip ataupun 4 kaedah ataupun 4 formula ataupun 4 sifir yang sama. Kaedah yang sama. So kita pegang 4 ni. Kaedah yang sama terpakai untuk bacaan baris 2 bawah. Kaedah yang sama juga terpakai untuk 4 formula ni untuk bacaan baris 2 hadapan. Okey. So kita jaga, ingat 4 kaedah ni, 4 kaedah sebutan huruf berbaris 2. Kita guna kaedah formula sifir yang sama untuk kita membunyikan apa saja huruf berbaris 2 bawah esok insya-Allah, dan juga apa saja huruf yang berbaris 2 hadapan. InsyaAllah kita akan sama-sama membacanya di sambungan Iqra 3 esok di muka surat yang ketiga. Iqra 4 muka surat yang ketiga insya-Allah esok. Okey. So kita berakhir setakat ni, terlajak dah ni. Terlajak masa ni. Saya mohon maaf Saya mohon maaf sebab terlajak masa. Saya mohon maaf kalau ada kesilapan, kesalahan, ambil masa tuan-tuan yang panjang. Kalau ada salah silap dalam kaedah sebutan, kaedah menyebut huruf, kalau ada kesalahan sebutan, kesalahan dalam kaedah penerangan saya, kalau ada silap, maklumlah kita ada tok guru hebat ni. Cikgu Kamzama pun dia jadi tok guru sekarang. Boleh PM saya, boleh PM tepi tegur. Aku ada kesilapan kan tanpa saya sedar. Tanpa saya sedar ataupun saya sedar tapi saya tak perasan. Saya sedar tapi tak perasan. Saya sedar tapi saya mungkin tak tahu, saya lupa mungkin. Saya mengalu-alukan sebarang teguran. Sama-sama kita belajar dan sama-sama kita improve bacaan Al-Quran kita supaya kita boleh membaca Al-Quran sebaik yang mungkin, menepati dengan bacaan baginda Nabi SAW. Okey. Yang pertama, saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah silap. Yang keduanya, saya ucap jutaan terima kasih Cik Azwan. Kita banyak kan Cik Azwan, cikgu saya, tok guru saya, Cikgu Kamal Zaman, Syah, Tuan Haji, Syira, Tuan Amran, Tuan Ruzi Hadi, Puan Imah, Tuan Iqbal, ni toke dropship kita pun ada ni, Cik Arif, Cik Hams, Tuan Amran, ramai. Okey. Mak saya pun ada, alhamdulillah bagi sokongan. Mak, terima kasih mak. Okey, semualah Dr. Tuan Ruzi Hadi. Okey, saya ucapkan terima kasih. InsyaAllah kita bertemu lagi InsyaAllah pada malam esok. Saya cuba setiap malam, macam yang saya dah janjikan sebelum ni, saya cuba setiap malam kita berjumpa 10 malam sharp insyaAllah. Dan saya cuba sedaya upaya, sebaik yang boleh, semampu yang boleh, terbaik untuk memberikan menyampaikan segala apa ilmu yang saya ada, yang saya dapat daripada guru saya cuba sampaikan semua ni. Ni bukan kaedah tok guru silat. Orang kata lah kan. Orang kata dulu tok guru silat kalau ada 10 buah, buah pukulan maut, buah kunci mati, dia ajar anak murid dia 7 je, 3 disimpan, takut anak murid serang dia kan. Tapi ilmu Al-Quran ni saya tak simpan lah. Sebab tak ada orang nak serang saya kan. Nak serang apa, nak serang Quran kan. Okay. So yang apa saja ada ilmu, insyaAllah saya akan turunkan sehabis-habisnya, sebaik yang boleh, sehabisnya, supaya kita boleh sama-sama improve dan dapat manfaat daripada majlis ilmu ni insyaAllah. Okay, saya ucapkan terima kasih. InsyaAllah kita akan berjumpa pada malam esok, waktu yang sama 10 malam. Kita bertemu malam esok insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak. Okay, InsyaAllah kita jumpa malam esok. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.